ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi satu nama yang kehidupan kita, kesempatan kehidupan, keluangan masa, kesihatan yang baik walaupun dalam keadaan kita pandemik COVID-19. Sama-sama kita doa moga-moga kita terhindar daripada malapetaka tersebut. Dan sama-sama kita mendoakan supaya saudara-saudara kita yang dalam keadaan terkena dengan penyakit tersebut disembuhkan, dipermudahkan urusan keluarga mereka dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, silap bawa kitab ni sebenarnya. Jom main kitab jom. Kelang kabut ambil kitab lain, ambil tu dia. Okey, baik. Masalah yang ke 226. Okey ya, juzuk yang kedua kan. Saya bawa yang Velcro 226. Masih. Sittah wa 20 wa 200. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab. Nama kitab dia Tuhfatul Ahwadhi. Dalam bahasa Melayu syarah dia dinamakan sebagai kitab Bahrul Mazih. Kita masuk dalam bab maja'a fi rajulun yusalli wa ma'ahu rajulun. 226. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis lelaki yang sembahyang ia pada halnya bersertanya seorang laki-laki. Seorang laki ada orang laki. Kalau orang perempuan lain pula. Ini perbincangan kita hari ini. InsyaAllah moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, dan moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat yang telah meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darain. Moga-moga dimanfaatkan ilmu ini dunia hinggalah ke akhirat. Apa sebab disebut hingga ke akhirat? Yakin. Bila sebut kata yakin, pasal apa kena yakin? Ambil ilmu amal, itu yakin. Tapi kalau ambil ilmu tak beramal, itu maksudnya tak yakin. Ramai yang ambil ilmu tapi tak beramal, maksudnya dia tak yakin lah dengan ilmu tu. Orang yang yakin dia akan buat. Dia yakin dengan benih yang diberikan pada dia, dia yakin akan tumbuh, maka dia akan tanam, dia akan jaga. Kalau hak yang tak apa nak yakin, hidup tak hidup, tanam dia tak jaga pun. Sedangkan naik. Tapi pasal apa yang jadi makan dia ulat, mati pucuk pula dah. Mati ujung kan. Habis macam tu saja, daun luruh dan sebagainya. Pasal kita tak ambil tahu langsung pembaharuan, tak ada membajai, tak ada amalan. Dia kena naik. Bila dia naik, kita kena membajai dia dengan selalu bertazkirah, selalu dalam majlis ilmu supaya keyakinan itu berterusan. Jangan main sekali mengaji balik ayat tu lah. Tak jadi. Okey, baik. Banyaklah persoalan-persoalan yang saya semalam di Temoyong cerita bab bid'ah dalalah. Kitab Bahrul Mazih. Apa yang dinamakan sebagai satu perkara baru yang tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi benda tu sesuatu yang sayyi'ah, yang tidak ada pada zaman Nabi SAW dan keadaannya adalah buruk. Siapa mereka itu yang dalalah, yang sesat? Di antaranya adalah Mutajassimah yang disebut dalam kitab. Sebut dalam kitab tu.
Mutajasimah. Siapa mutajasimah? Yang mengatakan Allah Ta'ala tu berjisim. Itu mutajasimah. Golongan ni yang disebut oleh 72, 73, Rasulullah kata 73 satu yang masuk syurga. Di antara 72 yang masuk neraka tu tadi, satu yang masuk syurga, mutajasimah termasuk. Siapa dia? Yang mengatakan Allah Ta'ala tu ada jisim, ada tangan kiri, ada tangan kanan, duduk macam kita. Maka saya kata ini adalah yang terkeluar daripada sunnah Nabi SAW. Dia tak tahan telinga aku, dia tunggu saya depan pintu. Habis bagi salam, mayang apa semua, dia tunggu. Ustaz, aku dah agak dah. Memang dia akan tanya punya. Jadi macam tu. Dia kata dalil duk ada. Saya kata abang baca dalil terus menerus zahir, bukan mutasyabihat, bukan dihujah oleh ulama. Baca macam tu. Allahu ala arsyistawa. Allah di atas arasy. Kita kata Allah tu, Allah duduk. Kami mengaji Allah tu maksudnya menguasai. Jar majrur dalam bacaan, jar majrur lain. Dalam akidah Allah tu bukan maksud dia ketinggian Allah. Menguasai ya arasy tadi. Dalam arasy yang paling besar, makhluk paling besar adalah arasy. Di dalam arasy, di bawah pada arasy makhluk-makhluk kecil termasuk dunia, termasuk matahari. Tu pun sebesar kuman saja. Tambah kita tak tahu besar mana lagi lah. Kalaulah Allah menguasai arasy, bermaksud dengan kita pun dia menguasai. Bukan Allah pergi duduk atas arasy. Kalau Allah duduk atas arasy, sebelum Allah Ta'ala buat arasy, Allah duduk tang mana? Doa Allah dalam Quran duk kata, dia kata. Nampak tak yakin? Tu saya kata tak yakin tadi. Mai mengaji, mai dah. Tapi balik duk tak yakin. Sebab apa? Walaupun Tok Guru sebut, Tok Guru dah karang kitab dah, dia tak yakin lagi tu. Siapa dia yang dia nak yakin? Logik akal dia. Dia duk cari logik akal. Akal ni tuan-tuan, ulama kata terbahagi kepada 3. Akal dia ada hukum 3. Satu, hukum wajib atas kita. Yang kedua, hukum mustahil atas kita. Yang ketiga, harus atas kita. Kalau dia kata wajib atas Allah tu wujud, jangan duk petikai dah. Tang mana? Bila sebut aina tu pun dah salah dah. Dah kata wujud. Wujud dia bukan macam kita. Wujud tu perlu tempat dah. Allah tidak. Wujud bi khairil makan. Allah wujud tanpa bertempat. Adakah Allah ada di situ? Allah ada di sini? Tak. Walaupun disebut fis samawati wal ard. Maksudnya fis samawati wal ard maksudnya Allah menguasai langit dan bumi. Bukan bermaksud Allah sat ada tang nu, sat ada tang ni. Dia bukan kita. Kita bolehlah sat ada sedandik kura, tata tu yang lewat tadi mayang lewat. Tu lemah. Nama dia lemah. Sat ke sana, sat ke sini. Allah dah. Allah menguasai. Sampaikan tiap-tiap daun yang gugur dalam atas muka bumi tadi ni, ni. Semua Allah tahu. Berapa helai daun atas muka bumi ni? Cuba mai tak? Tak silap pokok bunga depan rumah kita apa kita tak tahu daun berapa helai. Yang atas pun hak makan ulat tu pun habis bidah. Tu pun Allah Ta'ala tahu dia luruh bila, tam bila, semua Allah Ta'ala tahu. Maksudnya dia menguasai tu, dia mengetahui. Bukan saduk tahun saduk ni. Bila kata bertempat, maksudnya lemahnya Allah itu. Oh, dia tak puas hati. Bukan tak puas hati. Bukan macam ni lah saya kata. Cerita yakin ni, kalau kita yakin dengan mustahil bagi Allah, wajib bagi Allah, kita tak petikai dah. Hukum makai kita terhad. Benda ghaib, benda sam'iyat dipanggil. Akidah ni membicarakan 3. Satu, bab ketuhanan. Kedua, bab nubuwah, tentang kenabian. Kalau kita duk petikai Nabi pi Isra' Mi'raj macam mana, seorang badui mai tanya Nabi. Dia kata, Muhammad, angkat tak kaki kanan tak? Tanpa menurunkan kaki kanan, angkat kaki kiri. Boleh buat tak? Memang takkan boleh buat. Dah angkat hampir Isra' Mi'raj macam mana dia kata? Dia kata, aku tak ada jawapan. Nabi kata, aku tak ada jawapan. Hampir tanya Umar. Umar ada jawapan. Dia pun nyong pi. Tu menyong. Dia pun nyong pi lah cari Sayyidina Umar. Dia kata, aku tanya Muhammad. Dia kata, dia pergi Isra' Mi'raj. Diisra'kan. Di bawah. Kan? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu ila pada ayat tu. Dia kata macam tu. Apa dia? Angkat tanya Muhammad. Aku suruh dia angkat kaki kanan. Tanpa menurun kaki kanan, angkat pula kaki kiri. Maksudnya dia suruh terbang lah.
Tahu apa dia Sayyidina Umar bagi? Dia cantah bang kepala. Pasal apa dia cantah bang kepala? Hang tak beriman, dia kata. Berlaku dengan nubuwah, berlaku atas Rasulullah, hang tak boleh bertikai. Tu dia panggil akidah tauhid. Berlaku atas Allah, jangan duk bertikai, jangan duk fikir sampai pening kepala-kepala. Sekali lagi isim. Haduk gawang kot jalan, pasal itulah kot. Pasal apa? Terlalu fikir sangat. Fikir kehidupan dulu dah. Tahu kata Allah tu macam tu dah. Sebab dia, itulah kata suruh mengaji sifat 20. Kalau hak bab Nabi pula, jangan duk petikai hak dia. Sebab Allah dah Ta'ala bagi kat dia. Cuma dia tak ada nafsu macam kita. Sebab dia maksum. Dia terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Walaupun dia ada keinginan. Tapi dia dipelihara. Sebab Jibril bersama dengan dia. Yang ketiga, akidah ni, iaitu tentang sama'iyat. Perkara-perkara yang kita dengar dari lidah Rasulullah. Perkara yang kita dengar daripada Al-Quran. Mengatakan demikian-demikian. Lepas hang mati, hang akan hidup balik. Percaya, kena yakin. Ni duk bertikai, takkan kot. Sama hak duk tanya tadi tu. Terima kasih. Pak, yakin. Pak, yakin. Benda akidah. Kalau duk bertikai, muslimin yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita banyak pakai akal melebihi daripada hak kita yakin. Dalil naqli, Quran dan hadis. Dalil akli, dia kena ijmal sahaja. Apa dah ijmal? Ambil-ambil, tahu dah. Tapi kalau dalil akli dengan dalil naqli, dari Quran dan hadis, yang tu kena tafsil. Pergi mengaji. Cari keyakinan dengan guru. Guru cerita, telan. Lagi duk pergi percaya kat Tok Ayah Pin pula. Telan hak Tok Ayah Pin kata. Hak yang kita tahu kata ada guru mursyid, ada guru yang betul, tak mau nak pergi mengaji. Pergi mengaji kat mak lepat. Celaru biru habis. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Hak mula awal ni bukan nak marah, nak bang lah. Yakin. Sebab takwa ni, iman ni dia kena yakin ya. Yakin betul-betul. Sebab iman kalau tak ada keyakinan, takkan dinamakan iman. Takwa tu iman. Taqaf wa ya, tawadaq qaf qanaah wa wara ya yakin. Kata Imam Hasan Al-Basri. Siapa yang beriman ni ada yang takwa, iman dia mesti ada takwa. Apa dia? Tawadaq. Dia ada ilmu pun dia rendah diri. Lagi tinggi ilmu dia, lagi dia rendah diri. Bukan rasa bangga dengan ilmu. Kedua, qanaah. Cukup sekadar apa yang ada, itulah hak dia. Hak lebih dia bagi balik. Okey. Wow, warak. Warak ni boleh membezakan baik dan buruk. Tu maksud dia warak. Duk main mengaji, main dah ambil kilit kitab, ambil lekang kulit-kulit. Weh, tak kerti ke kata mayang tu wajib? Tak kerti lagi ke kata aurat kena tutup? Orang yang kerti tu nama dia warak. Dia tahu beza baik dengan buruk. Bila dia boleh tahu baik dengan buruk, maka dia tahu yang mana syubhah. Yang ni kata. Yang ni henikin. Okey. Henikin. Contoh. Yang ni ayak kuku. Dia tahu tak? Yang ni ayak boleh minum, yang ni ayak tak boleh minum. Dia boleh. Maksudnya dia dah warak. Tapi yang ambil juga hak ni sebab apa? Nafsu dia. Sedangkan dia tahu kata benda tu haram. Tahu tak haram? Tahu. Tapi pasal ambil, nafsu dia lebih turut daripada ilmu yang dia mengaji. Maka dia tak warak. Dia tahu kata kena pakai tutup aurat, tapi dia tak tutup situ. Dia tahu kata mayang tu wajib fardu atas dia. Duk tinggal situ. Sebab apa? Ada ilmu tapi tak warak. Sebab dia tak ada takwa, tak ada iman. Yang terakhir yakin. Dia tak yakin dengan buat baju. Dia tak yakin. Mai. Yakin ni dia main dengan ilmu. Dia kena ada ilmu, kena pergi menuntut. Bukan duduk saja-saja semayang, tak pernah tinggal tetap yakin. Tak juga, dia kena ada ilmu. Kalau tidak, fawailul lil musallin juga. Siapa yang mendustai agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Allah tanya Rasulullah, nak tahu tak siapa yang mendustai agama? Siapa dia? Salah satunya adalah orang yang semayang tapi tak ada ilmu. Itu orang yang pendusta agama. Mayang tak tinggal, tapi tak tahu sah batai, ambil mayang tak tahu, mandi wajib tak tahu, yang dia tahu kata mayang. Pilah cari ilmu untuk datang ke keyakinan. Ainul yaqin, ilmu yaqin, haqqul yaqin. Dia ada ilmu, dia nampak.
ilmu yakin. Ilmu kena mula dulu, mengaji, lepas tu buatlah kajian sikit bagi datang keyakinan. Lepas datang keyakinan, oh nampak ni dia, nampak orang-orang yang hak yakin, orang-orang yang beriman, nampak hidup dia senang walaupun gaji dia 500. Hak nu gaji sampai 50,000, apa pun tak ni, tak tenang, sampai tak semayang. Dia ni semayang, dia apa tengok 500 bulan pun boleh hidup. Tu nampak ilmu yakin. Kita nampak. Lepas tu haqqul yakin. Kita sampai keyakinan tersebut. Jangan tunggu mati baru nak haqqul yakin. Tu tak boleh dah. Datang keyakinan kita bila kita pula buat sungguh rasa tenang. Okey. Ilmu yakin macam tu lah. Bukan main-main sikit nak petikai. Mau lari sikit pada kita nak petikai. Mau lari sikit tak kenal kita nak petikai. Itu maksudnya tiada keyakinan atas perbuatan kita. Lalah tak payah mayang lah, dia kata. Mau mayang pula lagi Allah Ta'ala masuk neraka. Pasal apa? Fawailul lil musallin. Siapa mayang masuk neraka? Dia pikuk situ pula dah. Muslimin yang dirahmati Allah, yakin, bukan saya suruh telan bulat-bulat, yakin ya. Antara ini adalah ilmu yang telah ditinggalkan oleh ulama, dah dibicarakan 1400 tahun yang lalu. Hak duk dengar lah, hak duk petikai lah adalah ilmu baru yang baru sampai. Dia petikai hadis nu, dia petikai amalan nu, dia petikai amalan ni. Dia kata tak ada lah, bid'ah lah sebagainya. Bila kita tanya bid'ah tu apa, saya jelas dia sendiri pun tak tahu apa dia tu bid'ah. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, ulama ni kata, seorang yang sembahyang berjemaah dengan seorang laki-laki beserta dengannya, maka di manakah si makmum itu berdiri menurut imam? Belah mana? Kita duk buat lama dah maknanya. Malam ni kita nak cari ilmu untuk mendatang keyakinan. Dulu kita buat sebab kita turut saja. Okey. Adakah membetuli belakang imam? Ataupun berdiri di kiri atau di kanan? Soalan. Maka dengan hadis ini dapatlah ulama istimbatkan, tetapkan satu hukum daripada di manakah kedudukan seorang lelaki bila dia berimam dengan seorang berimam dengan makmum, lelaki sama lelaki. Tang mana dia duduk? Okey. Hadis yang berbunyi an Ibnu Abbas qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzatal lailah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kembali redha tadi atas pak dia, iaitu pak saudara Nabi Abbas dan anak dia Abdullah. Itu sebab dia panggil Ibnu Abbas. Katanya telah sembahyang aku serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah sembahyang sunat pada satu malam yang telah tidur aku di rumah mak saudaraku yang bernama Siti Maimunah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey dah? Faham cerita ni? Okay. Maimunah tu mak saudara dia. Yang ni kahwin dengan mak saudara dia, tapi dia ni faham ni raya. Okey. Sat lagi duk pening kepala pula. Tak payah, kita bukan nak cerita bab tu, kita nak cerita apa dia hukum ni. Maka aku pun bangun mengambil wuduk seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang aku kepadanya kerana menjadi makmum. Lepas ambil mayang, Nabi pun pergi satu tempat. Ibnu Abbas bermain. Masa ni dia budak lagi. Dia main, dia nak duduk tang mana? Okey. Faqamtu an yusarah. Maka berdirilah aku di sebelah kirinya. Di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sangkaku. Dia ingatkan hak tu laku betul pergi duduk belah kiri. Sangkaku sembahyang sunat tiada berhajat berdiri di sebelah kanan atau tiada mengapa berdiri di mana-mana pun. Ingatkan sembahyang fardu saja kena duduk betul. Sembahyang sunat ni ikut dah lah. Apakala dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, akan daku yang demikian pasal duduk sebelah kiri Nabi. Fa aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si minal wara'i faja'alani an yaminih. Maka memeganglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kepalaku daripada belakang. Pak, tangkap tang tu. Tarik. Kata belah tak kanan. Pak, belah ni tarik. Tarik mai belah kiri. Kepalaku daripada belakang, maka menjadilah aku duduk di sebelah kanannya. Serta dipulasnya telingaku. Oi, dalam mayang apa boleh pulas telinga ke? Boleh tapi dengan syarat dengan lebih 3 kali dalam mazhab Syafi'i. Mutarik sungguh-sungguh.
Tarik sekali tak jadi. Tarik sungguh-sungguh diam Ustaz. Dia jerit pergi budak tu. Tak kalau kita lah kan. Tarik telinga sayang nak kita teringat. Bagi sakit dia teringat. Hak tu yang diteringat sangat Ibnu Abbas teringat. Sebab apa? Rasulullah tarik telinga dia. Kalau takat tarik saja dia tak teringat. Mau bagi sikit hadiah kat dia. Budak-budak. Mau bagi sikit hak tu dia teringat. Pasal apa? Dia akan tanya diri dia. Aku salah. Kalau duk takat tarik perbetul banyak kali dah hendak buat benda ni. Bagi hadiah sikit. Okey, Nabi tarik telinga aku supaya jangan lalai lain kali daripada adab menjadi makmum. Faham hadis ni? Iaitu berdiri sebelah kanan imam apabila ia seorang diri. Kalau ni imam, kita pun seorang, ni pun seorang, belah mana duduk? Belah kanan. Main duduk belah kanan. Tapi kalau isteri jangan lah. Jadi cerita lagi. Kena duduk macam tu. Isteri. Kalau laki main duduk tang ni. Kalau dua orang, main pula seorang lagi. Main duduk belakang tu imam, agak-agak boleh sujud. Maksudnya 3 hasta. Orang yang duduk tepi, undok. Jangan duduk tunggu sampai bagi salam. Jadi macam jadi bertingkat pula dah. Kau ni reti pula kau ni. Lalah yang hak satu lagi pula. Kau ni main duduk tang ni, dia main pula duduk belah ni. Jadi mengapit pula tu imam tadi. Main duduk kira. Salah. Okey, tiba-tiba belakang tak ada ruang untuk ngunduk. Tu imam tu pilah ke depan supaya memberi ruang kepada orang hak belakang boleh masuk untuk berimam. Banyak benda tu nanti dalam perbincangan kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Ya Rasulullah, sembahyang sunat berjemaah pun berdiri di sebelah kanan juga. Tanya Ibnu Abbas. Jawab Rasulullah, na'am. Ya, demikianlah panjang hadis ini dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya dalam bab salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'ihi bil lail, dan telah dikeluarkan oleh Bukhari pada bab qiraatil Quran ba'dal hadath. Okey nah? Hadas ke hadis? Ba'dal hadis ni bukan. Ba'dal hadas hadis. Hasan, hadis ni hasan lagi sahih. Baik, 227 masalah makmum berdiri di belakang imam. Ni masalah. Tadi hadis kita dengar, jangan terus beramai. Tengok dulu ulama nak cerita apa. Sebab kita bukan alim dalam bab hal ni. Ada orang hari ni, hari ni orang hantar satu hadis, hari ni hantar satu hadis. Satu hari satu hadis. Lepas tu duk baca hadis tu, hak syarah baru haram tak baca pun. Lepas tu dia beramai dengan hak tu saja. Awak hang ulama mazhab ke? Jagalah tuan-tuan. Hak tu yang jadi celaru, yang duk tunggu tak kat tangga masjid pasal tu. Dia duk baca hak tu je. Quran pun dia baca terjemah, dia bukan baca tafsir pun. Terjemah lain lah, tafsir lain. Kalau tuan-tuan baca terjemah, dia terjemah sebiji-sebiji. Kalau tuan-tuan baca tafsir mengikut akidah seseorang yang menafsirkan. Kalau dia tu berakidah ahli sunnah wal jamaah, dia akan tafsir mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia bukan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, dia akan terjemah Allah di atas langit. Yadullah faqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi kalau orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, dia akan apa dia? Yadullah faqa aidihim. Kekuasaan Allah menguasai akan kekuasaan mereka. Tangan tu maksudnya kekuasaan. Jangan pergi terjemah macam tu. Sebab apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Nak jadi penterjemah apa pun, nak jadi pentafsir pun, kemah ke akidah dulu. Kalau akidah tak kemah, yang ni jadi celaru. Okey, dia akan jadi celaru. Hang nak jadi design baju pun, hang kena ada akidah dulu. Kalau hang tak ada akidah, tu yang baju macam-macam jenis dia buat. Faham tak? Hang nak jadi apa dah? Engineer, perkemah dulu akidah. Kalau tidak, tengok dia buat bangunan lebih pada kuil, dia buat bangunan lebih pada ni. Sebab apa? Akidah tak ada. Lepas tu barulah habis berjuta-juta, baru duk wah jadi pertikaian. Pasal apa? Pasal hang buat dulu, reka cipta tu, hang tak ada akidah, hang tahu kata hak ni tak boleh. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey nak? Tu. Hak tu dulu, hak tu yang maksud dia awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama tu kena ada kenal Allah dulu, akidah. Kalau tak kenal dulu, dia akan main ikut tafsir, mengikut rasa hati dah. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Apa ulama nak kata? Makmum berdiri di belakang imam. Kata Abu Isa At-Tirmizi dan bermula amal atas hadis ini di sisi ahli ilmu. Siapa?
Hadis ini ahli ilmu, orang yang faqih dalam hal ilmu. Bukan pitanya orang-orang sembarangan. Dah. Daripada sahabat-sahabat Nabi, orang yang alim daripada sahabat Nabi SAW, dan mereka yang kemudian daripada mereka, yakni tabi', telah berkata mereka itu. Apa kata mereka? Apabila adalah seorang laki-laki serta imam, berdirilah ia di kanan imam. Jaga-jaga. Berhenti RNR ke, berhenti tak mana-mana ke, tengok-tengok ada orang sembahyang. Mai, duduk belah ni. Okey. Kata Imam An-Nawawi, pada hadis dalam masalah 225 itu menunjukkan bahawasanya tempat berdiri makmum yang satu daripada sebelah kanan imam. Dan bahawasanya hadis itulah juga menunjukkan seorang apabila berdiri di sebelah kiri imam, nescaya diubah akan dia ke sebelah kanan. Dan jikalau makmum itu tiada berubah, nescaya dipaling akan dia oleh imam. Sampai tu imam ada kuasa untuk tarik. Tarik dia pergi belah kanan juga. Okey nak? Pasal apa? Pasal tak boleh duduk sebelah kiri. Sah ke dah? Sebenarnya sah. Kena tengok. Tapi tu imam tu pun pandai. Bukan kata tu imam. Dia lepas-lepas mayang maghrib, hari dia nak mayang bak dia. Dia tahu ada orang baru mai. Dia mayang rapat dengan dinding. Belah kanan. Tujuan dia apa dia, tuan-tuan? Pasal dia tak mau berkhidmat dengan orang. Ada agak perangai macam tu. Ya. Dia rapat belah kanan. Kalau dia berapat belah ni, orang boleh ikut sebab belah kanan ada kosong. Kalau dia rapat belah tu, dia tak mau berduit dengan orang, tak mau berdenau. Itulah tu yang rapat tu. Tahu tak? Tu baru kita tahu lah. Sabit dia suka rapat belah tu. Kadang-kadang hak beramai pun kan tahu. Dia kata aku tengok Tok Guru tu hari tu dia rapat belah. Aku pun buat. Orang hak rapat tu sebab dia tak mau bagi peluang untuk orang mai duduk berimam dengan dia. Tu tujuan dia. Mungkin ada sebab lah. Dia tak mau berimam. Mungkin kerana dia ada keuzuran. Tu sebab dia tak mau. Hak tu husnuzon kita lah. Tak ada suuzon pun. Kalau suuzon apa dia? Dia tak mau dengar Allah Akbar di belakang dandan dia pun dia teringin nak mayang seorang-seorang mayang bak dia. Itu sebab tuan-tuan, seeloknya sembahyang sunat bak dia dengan qabliyah ni di rumah. Tapi pula muka dengan iman kita ni mau balik rumah royok. Mayanglah di masjid siap-siap. Bila mayang di masjid pula lagi hak gu mai lewat mai tumpang belakang. Dia duk fikir macam-macam dah. Belajar lah tuan-tuan. Jadi imam walaupun tak boleh hak banyak, hak seorang dua pun jadilah orang mai tabik. Tapi cuit pula dah dan sudah. Tu yang rapat ke kiri, yang rapat ke kanan tu. Itulah sebenarnya. Pasal banyak ada yang persoalan yang kadang-kadang kita tak tahu sebab apa orang buat macam tu. Pasal apa yang bila azan Jumaat ataupun orang masuk sembahyang dalam masjid tiba-tiba pakat berdiri. Ada orang tanya saya pasal apa dia berdiri, pasal apa dia masuk tak duduk terus. Sebab kalau dia masuk dia duduk terus, hilang fadilat tahiyatul masjid. Tak ada dah, dia tak boleh yang tahiyatul masjid. Kalau dia berdiri, seolah-olah dia masih dalam keadaan berjalan lagi. Bila orang yang berjalan masuk masjid, dia kena buat tahiyatul masjid, maka dapatlah fadilat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia main masuk terus dia duduk, habis. Hanya dapat sunat biasa sahaja. Adalah lebih baik, kata Syekh Daud Al-Fatani, duduk di luar dulu sampai habis azan baru masuk. Ada lebih baik sebab kita lebih teringat. Kalau kita masuk main tahun ni kosong, main duduk tahun ni, penat jalan tadi, duduk habis dah. Habis dah fadilat untuk sembahyang tahiyatul masjid. Kalau kita bangkit juga, kita hanya sembahyang qabliyah waktu saja. Tak dapat pun. Itu kata pula kalau kita niat tahiyatul masjid, bukan niat apa dia ni, ada ulama kata tak dapat pun. Hanya dapat sunat mutlak biasa sahaja. Okey. Itulah sebab senang macam ni. Bila kita masuk dalam keadaan orang dah azan, antara nak buat qabliyah ke tahiyatul masjid, macam ni kata Imam Nawawi. Niat sembahyang sunat biasa, maka merangkumi dua-dua. Tapi syarat dengan duduk lah. Iaitu dapat dua-dua. Dapat tahiyatul masjid pun dapat, qabliyah waktu pun dapat. Itu kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Itu sebab antara orang berdiri. Masuk, duduk tengah azan, orang berdiri. Sampai habis, baru dia sembahyang dan sebagainya. Okey, baik. Terus, 228. Perbuatan yang sedikit di dalam sembahyang.
tiada membatalkan. Buat sedikit. Tapi kalau kasar banyak, lebih pada 2 kali, 3 lah. Atau banyak, batal. Mengikut mazhab Syafi'i. Sebagaimana tersebut di dalam hadis pada masalah 225 tadi, dalilnya kata Imam Nawawi, dan bahwasanya perbuatan yang sedikit itu tiada membatalkan sembahyang. Maksudnya Nabi pak belakang kepala Sayyidina Ibnu Abbas dengan keadaan ditarik pelan-pelan. Bukan tarik kasar terus. Itu memang batal lah perbuatan yang terlalu kuat. Contoh, kita duduk tengah mayang, tiba-tiba nyamuk duk taram kat nyamuk tu seminggu lah. Pak. Batal tak? Batal, melampau. Dia kena ataupun halau lah, baik pergi kat dia lah. Buat macam mana? Aku nak menghadap Tuhan. Mau kalau boleh darah kat dia, sedekah buang bila. Lama dah tak sedekah darah kat orang. Jangan buat kasar. Buat kasar, batal. Sebab kekasaran boleh membatalkan dalam mazhab Syafi'i. Kerana Ibnu Abbas berubah berdiri daripada kiri ke kanan Nabi itu berlaku dengan perbuatan sedikit saja. Maka dengan sedikit itu, okey, syarat sedikit tadi ialah ni imam, ni makmum. Bukan duduk macam ni, kita ada. Ni imam, dia ambil siap-siap jarak. Betul tak? Dia kena duduk hanya lari tumit sikit saja. Tu sebenarnya berimam. Tapi jangan pula rokok sujud tu imam tu makmum terlebih pula tu imam pula saya lagi. Okey, agak-agak lah. Tu sedang dia maksud sedikit tu tadi. Tapi kalau duduk macam ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Ibnu Abbas. Macam mana Nabi nak paut kepala dia? Bayangkan balik. Maksud yang kata tadi ni ya, Ibnu Abbas meduk tang ni. Rapat, lari tumit ya. Pak senang lah. Tu kata sedikit. Kita duk bayang kata perbuatan kita hak yang jahil ni. Ni dia, orang jahil buat je. Jarak sikit punya jauh. Pasal apa? Saat lagi kalau orang mai kedua tak payah hunduk banyak sangat. Ambil. Pandai pula kita bab fiqh bab tu. Patutnya macam tu. Okey. Muslimin dirahmati Allah. 229 masalah makmumkan kanak-kanak sah ke berjemaah? Ini selalu orang tanya. Budak-budak. Sebab Ibnu Abbas ni adalah budak-budak pada tu. Masa tu, budak-budak. Sah tak sembahyang kita? Jawab, kata Imam An-Nawawi di dalam masalah 225 itu menunjukkan sah makmum kanak-kanak. Dia tergaru ke, dia apa ke, sah. Kita niat imam. Dapat dah 20 tu, 7. Ada kata, budak-budak ni kan kerti apa? Dia niat biasa. Okey, macam ni. Kita niat biasa pun, tapi kalau ada jemaah, dapat 27. Imam niat biasa pun tak apa. Yang pasti, makmum kena niat berimam. Hak tu jadi rukun. Ya? Makmum tak kata makmuman pun tak apa. Dia tak ubah pun tak apa. Dia kata sembahyang, soli fardhu isya arba rakaatin ada lillahi ta'ala. Pun sah. Sebab apa? Makmum tak berhajat kepada menjadi imam, tak berhajat kepada dia jadi kepala. Dia mayang, boleh siapa ikut dah. Macam tadilah Nabi sembahyang seorang, ni pi. Asal tadi dia niat imam tak? Tak. Tiba-tiba Abah pi. Dia tak niat pun jadi imam. Sah. Mengikut ulama mengatakan kita niat biasa pun orang mai tak payah perbaru ni. Hak yang kena niat makmum ni. Hak jadi makmum tadi. Akhirnya ini khilaf jugalah. Tapi hak kuat dia niat tu. Kalau nak pahala besar lagi, nak bagi hilang wah-wah, nak bagi ikhtiyati adalah kata imaman. Lebih baik. Itu cara nak mengatasi masalah. Okey. Kanak-kanak sembahyang berjemaah dengan kita sah tak? Kata Imam Nawawi dalam masalah itu menunjukkan sah makmum kanak-kanak. Ibnu Abbas kanak-kanak. Budak-budak, gulam. Dan bahwasanya baginya tempat berdiri daripada imam itu seperti hukum orang yang baligh jua. Walaupun dia budak-budak mumayyiz 8 tahun, tetap duduk tepi kita macam mana orang biasa. Tak payah kata budak-budak duduk belakang. Terawih. Budak-budak duduk belakang. Okey, budak-budak duduk belakang atas sebab hormat orang tua-tua yang masih ramai. Hak tu kena faham balik. Ni bawa cucu mai hak umur 2 tahun, 3 tahun. Paling tinggi pun kata dah tak bersunat lagi, kata umur 8 tahun, darjah 2. Mai duduk tepi dia. Dewasa berlambak lagi. Pasal apa tak bagi luang kat dewasa?
Oh, dia duk baca hadis ni pula. Dia kata, budak-budak apa boleh masuk dalam saf? Tak, utamakan hak yang tua lagi. Mai duduk dengan saf depan. Budak-budak kena saf belakang lah. Hak tu patutnya. Faham tak lagi? Ada kadang-kadang yang tarawih apa semua, dia bagi budak-budak duduk belakang. Oh, tak faham hadis lah apalah. Ni bukan cerita tak faham hadis. Ini adab sebenarnya. Siapa yang patut duduk depan, orang balik. Macam hari tu kita kata, siapa yang patut saf depan belakang imam? Orang yang alim. Betul? Kita dah bincang dah. Tiba-tiba pergi letak budak-budak. Duk baca hadis ni pula. Tak faham ni hang ni. Hadis betul, adab tak kena. Pasal ramai. Lainlah kalau kita jadi tu imam, budak-budak kampung yang main-mayang tarawih. Hak tu habis mana? Tak tahu, mati dah kot. Hak tu sungguhlah hak budak-budak mau duduk belakang kita, duduk sebelah kita. Tapi kalau dah ada orang tua pula pelaku ni, makcik ke orang tua lelaki ni nak baik kelaku, dia bukan mau nak main saf depan. Lagi ramai lagi belakang. Mau lagi ramai lagi belakang. Bertengok Jumaat. Ni kosong belembok ah. Terima kasih. Dah nak bak rahsia kat depa. Masuk-masuk, oh ya, buat ramai tak duduk tang tu. Heran aku. Pasal apa? Mau ujung-ujung. Tang tiang lagi ramai. Mau kata innallah. Dia tidak terus dah. Tang mana betul duduk? Ni, tang ni kalau Jumaat. Sebab apa? Hampir dengan mimbar. Paling afdal. Sebab apa? Malaikat akan keliling tang ni. Hari Jumaat. Orang lelaki kita 2 tahun lah. Tang tu. Pasal apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tutut. Kata dia awal kali. Mai paling lewat, balik paling awal. Sekian, terima kasih. Subhanallah, fikir baliklah. Siapa nak pahala banyak, kata Nabi, dia ping paling awal, dia balik paling lewat. Dapat sedekah seekor unta pada hari itu. Isteri pula tahu, abang, piawai. Dia push suami dia piawai. Balik lewat lah. Oh, warning. Oh, okey. Balik lewat. Rupanya makan kedai kopi. Lewat sungguh pula dah. Nah, ingat, kita ni pun bukan apa-apa ujung-ujung usia. COVID-19 ni kalau kita tengok dari segi hikmah dia, banyak. Nak kata tak boleh, dah boleh main dah. Apa buat kerja kita dah? Nak kata nak buat anu tak boleh, ni tak boleh. Masjid lah tempat kita. Oh, tak boleh masjid pula, tak apalah berjarak. Tapi mai awal, balik lewat. Ni dok, mai lewat, balik awal. Kedai kopi menunggumu. Itu yang payah. Muslimin dirahmati Allah. Ni COVID-19 ni, fikir tentang akhirat. Iktikaf saja pun dah dapat pahala banyak dah, walaupun tak buat apa. Okay, nah? Sah sembahyang walaupun dia bukan orang yang baligh, seperti mana baligh juga, iaitu jika seorang di sebelah kanan imam. Dan sah berjemaah pada sembahyang yang bukan fardu. Budak tu main mayang Jumaat pun sah, budak tu main sembahyang tarawih pun sah, budak tu main mayang raya pun sah. Tak kira budak tu, boleh ya sama. Cuma adabnya bagi hak dewasa lah duduk depan, kanak-kanak duduk belakang adalah lebih baik. Anak dia pula terbih. Tahu terbih? Anak dia pula, Allah, adik sikit pelesrik, tapi nak ajak mai juga, hampir duduk ujung tu. Tapi duduk dengan kita lah. Mau kalau duduk belakang, harus dah mayang. Dengar suara dia, wih, anak aku dah bunyi. Masa tu duduk dengan kita, boleh duduk dengan kita, tapi duduk sebab nak bagi ruang hak yang tua-tua dapat pahala. Hang tak apa, bukannya hukum lagi. Abang ada, cek tak apa. Cek bukan dapat hukum, cuma cek dapat pahala dah. Bagi hak nu nak mati dah. Bagi pahala banyak kat depa. Sekian, terima kasih bab anak tu. Okey, terus bab maja'a fi rajuli yusalli ma'a rajulain. Macam mana pula mayang dengan 2 orang lelaki di belakang? Yang telah datang ia pada laki-laki yang sembahyang berserta dengan 2 orang. Seorang laki-laki, 2 orang. Macam mana? Malam ni kita belajar pelan-pelan. Ketahuilah kiranya yang saudaraku sembahyang berjemaah bertiga orang, bagaimana kedudukan makmumnya, maka dengan hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, tahulah kita bagaimana kedudukan hukumnya. An Samurah, hadis berbunyi bin Jundab, qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna salasatan an yataqaddama mina ahaduna. Diriwayatkan daripada Samurah bin Jundab, katanya telah menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samurah kata Rasulullah suruh kami ni ada 2.
apabila ada kami bertiga sembahyang berjemaah, bahawa maralah ke hadapan daripada kami. Pilih seorang, kalau ada tiga, pilih seorang jadi imam, seorang daripada kami, dan berdua membetuli belakangnya. Okey. Kata Abu Isa, bab ini, okey, ni hadis ni kita senang kita kata apa, mutawatir lah, ramai. Baik. Beramal atas hadis ini oleh ahli ilmu, berkata mereka itu, apabila ada jemaah itu bertiga orang, nescaya berdiri dua orang di belakang imam. Lelaki semua nah, perempuan jangan masuk lagi. Perempuan tak ada lagi, tak ada hukum lagi. Dan diriwayatkan pada Ibnu Mas'ud bahwasanya sembahyang ia dengan Al-Alqamah dan Al-Aswad, maka mendiri ia seorang di kanannya dan seorang di kirinya. Siapa dia kata? Kata Ibnu Abbas, pasal ada satu ketika ada tiga orang sahabat tengah sembahyang. Seorang duduk tang ni, seorang duduk tang ni, seorang duduk tang ni. Tengok yang kata kapit tu. Escort imam. Ada ketika zaman Nabi berlaku masalah ni. Maka itulah timbul hukum Nabi suruh duduk macam ni. Tu asbabul wurud hadis. Baru keluar hadis. Bukan berlaku dengan Nabi, berlaku pada Ibnu Abbas yang tadi saya lagi, Al-Qamah dengan Aswad. Maka ditanya masalah itu oleh Samurah bin Jundab tentang masalah yang duduk kapit tu. Nabi kata patut duduk macam ni, bukan duduk macam tu. Okey. Baik. Bab ma jaa fi rajulin yusalli ma'ahu rajulun wan nisa. Bab yang telah datang ia seorang yang sembahyang berjemaah dengan sertanya beberapa orang laki-laki di belakang dia dan seorang perempuan. Macam mana? Susunan soft. Okey. Ketahuilah kiranya saudaraku, adalah di dalam bab ini didatangkan oleh Imam Tirmizi hadis akan jadi dalil bagi sembahyang serta beberapa laki-laki dan perempuan, yakni bagaimana rupa cara berdirinya, pendiriannya. Tetapi pada hadis yang didatangkannya itu telah dikeluarkan oleh ulama beberapa hukum dan masalah. Dengan kerana itu kita terangkan masalah daripada hadis hingga akhir. Kita terang masalah dulu, hari kita bawa hadis. 231 masalah memperkenankan panggilan konduri. Khaf nun dar. Memperkenankan panggilan kenduri. Tak masuk lagi, hari baru masuk sebab hadis ni panjang. Hadis ni cerita bab kenduri. Sekali lagi masuk dalam bab siapa dia buat? Malikah. Siapa Malikah? Nenek saudara kepada Ibnu Anas bin Malik. Ni nak cerita pasal apa kita pergi buat kenduri, kita buat tahlil. Okey. Dan dia dah bunyi dah ni cerita. Nak taruh bulan depan kah masalah ni? Okey. Saja ustaz. Okey dah. Baik. Memperkenankan panggilan kenduri. Pi kalau orang panggil makan kenduri. Pi kalau orang panggil makan kenduri, pi. Wajib pi. Tapi bila sampai tengok greng, selamat, baliklah. Weh, awak macam tu ustaz. Okey. Walimah adalah ibadah. Siapa buat kenduri? Ibadah. Sebab dia jamu orang makan. Tiba-tiba ada syubhah. Hak saya kata tadi, boleh beza baik dan buruk dia. Tiba-tiba perempuan duduk tengah menyanyi, duduk gencok macam tu. Allah, pungkok dia 360. Ni dia. Allah. Yang ni masuk nasi. Nasi tomato. Daging mazak merah. Dalca. Mata duk tuam. Kan? Tu cerita macam mana? Saya ulang. Kenduri itu ibadah, tapi dicampur dengan syubhah. Kesian kat tok guru tau, tuan-tuan. Kesian kat tok imam hak duk akad nikah, tuan-tuan tahu. Bila dia bercampur benda yang tidak ada kewarakan, seorang juru nikah dia kena warak. Dia tak boleh bercampur benda-benda macam tu. Tiba-tiba tuan-tuan paksa dia pi juga, dia pi tengok-tengok ada. Apa hukum dia akad nikah? Sah. Tetapi fasik. Baca dalam buku diary Maik bagi syarat juru nikah. Cuba baca. Juru nikah tidak boleh menghadiri majlis-majlis yang syubhah. Sian kata imam.
Pandai pula mereka panggil Tok Imam mereka sebelah. Ke 12 hari baru menyanyi. Pandai pula dah. Membaca doa selamat dengan tahlil. Tuan-tuan, tolonglah selamatkanlah keturunan kita. Jangan perdayakan juru nikah. Okey, kalau hak pasang banyak, pasang bolehlah gagah lagi. Ni pasal hadap gencok atas tu hak tu yang masalah tu. Duk nyanyi siap ada kugiran lagi. Kalau takat duk ni mai waktu ni dia berhenti saat tu pun. Kalau tanya saya tu, sampai dia buka, minta maaf nak, sampai dia buka, Abang Sukri. Kalau nak buka selawat pun jangan potong selawat waktu duk tengah selawat. Sallallahu alaihi dalam tu kan duk ni. Tuan-tuan tengok ada tetamu mai. Kita mempersilakan ni. Potong tu pun ada ulama kata tak boleh buat macam tu. Ayat Quran duk tengah baca ke tiba-tiba kita potong pasal nak mengalung lah. Pun jangan. Bagi elok. Pasang okey, sebab kalau kita pasang bukan menyanyi ya. Kalau kita pasang lagu-lagu ni, kata Tuan Guru Haji Saleh, kalau kita pasang tak apa, tapi benda yang boleh membangkitkan roh dan jasad. Tak apa, tak ada apa. Tapi masalah dia hak duk main kan. Adalah kalau pipi satu ni Allah siap dengan gitar apa semua. Tuan Guru Haji Saleh dia tengok-tengok majlis macam tu. Saya tanya anak murid saya, Ashraf, duk bawa dia dulu. Dia patah balik, ustaz. Jom. Dia naik balik kereta. Jom balik. Pergi makan di kedai tak apa dia kata. Kalau macam ni, sudah metode tu. Sebab apa? Sebab menjatuhkan hak dia. Jadi syubhah. Okey, memperkenankan orang panggil makan kenduri, ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis aulanya yang sepatut awal-awal yang terbaik Nabi memperkenankan jemputan kenduri. Demikian bunyi dia. An Anas ibnu Malik anna haddasatahu Mulaikah. Jaddatahu, neneknya Mulaikah, nama dia Mulaikah. Cerita ni panjang ni tuan-tuan. Da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amil sana'athu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwasanya nenek perempuan Anas bin Malik nama dia Malikah yang bernama Mulaikah menjemput ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang miskin tapi teringin nak ajak Nabi main makan di rumah. Nabi siapa panggil pun semua dia pergi. Tak kira orang kaya ke, tak kira orang miskin ke, roti hak yang berhari-hari pun Rasulullah makan. Sebab apa? Nak meraih. Dalam kitab Syama'il ada cerita. Okey. Jemput mai makan Rasulullah kerana makan yang diperbuatnya. Maksudnya dia masak bagi, dia jemput Nabi mai bagi menjamu Nabi SAW. Selalu orang jamu Nabi kambing apa semua. Tiba-tiba orang miskin pun nak jamu juga dengan roti yang berhari dah, tapi nak jamu juga. Rasulullah singgah. Maka Nabi kita itu pun seorang yang sangat bagus perangai akhlaknya, tiada sekali-kali dielakkannya daripada panggilan dan hajat seseorang akan dia. Jangan, saya ulang, jangan sesekali tanya, kenduri makan apa? Jangan. Jangan. Tunjuk jari ni sekali ya. Jangan. Jangan tanya, kenduri makan apa? Dengar kata, alah bubuk kacang lah. Jangan. Antara salah satu sebab bila dia dengar menu dia tak pergi. Saya tak makan daging. Makan niat syifa insya-Allah. Bismillah 5 kali ke apa ke. Kalau tak makan juga, railah makan nasi juga. Saya tak makan, nak kena sedia ayam pula dah kat dia dan sebagainya. Jangan tanya apa yang dimasak oleh tuan rumah. Sebab Nabi tak pernah buat macam tu. Dan disebut Nabi melarang kita mencemuh makanan yang dihidang. Kawan tak makan sampai belacan. Kan lah ni pun gila dia buat sampai belacan, ulam-ulam kan. Kawan nak makan masak merah, masak putih, kambing golek, pipi. Jangan, haram perbuatan tu. Sebab Nabi tak pernah buat macam tu. Apabila Malikah itu menjemput dia, maka ia pun lalu pergi. Tu Rasulullah. Malikah ni orang miskin, nenek kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia fakir, ayah mak pak dia fakir. Lepas tu mak dia serah kat Nabi supaya jadi qadam. Apa dia qadam? Pembantu Nabi. Dia duduk dengan Nabi 10 tahun.
jadi khadam. Apa yang hajat Nabi semua dia tolong buat. Tapi bila Nabi dia buat tak boleh, Nabi sendiri pergi tolong buat. Nabi tak pernah marah apa kata. Kita mau kalau orang gaji tak boleh, menendang, gulin balong tu. Dak murung pi. Baik. Nabi pergi rumah Malikah dan Malikah pun mengangkat ia akan makanan yang diperbuatkannya kerana menyambut Nabi tadi. Apa dia yang diangkat? Fa akala ma'ahu. Manakala tiba hidangan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makan ia daripadanya. Nabi pun makan makanan yang diangkat tadi. Kata Imam An-Nawawi, dan pada sepotong hadis ini dalil atas tuntut perkenan jemputan orang. Orang panggil pergi rumah kenduri, pi. Dan jika bukan ia kenduri kahwin sekalipun, kata Imam Nawawi, orang ajak pi. Okey. Maka tiada khilaf ulama, semua sepakat kata jemput, terima jemputan kena pi. Pada memperkenankannya itu disyarak akan dia, tetapi adakah ia wajib memperkenankan atau fardu kifayah atau sunat? Padanya khilaf. Cuma nak letak hukum tak? Tapi pi tu tak ada khilaf. Tapi nak hukum kata wajib ke? Tak juga. Sebab apa? Tengok balik majlis tu macam mana. Kalau majlis membeza-bezakan orang kaya dengan orang miskin pun tak payah pi pun tak apa. Oh, mau kalau datuk-datuk YB mai orang makan yang ni. Orang kampung api belakang lah, kemah belakang. Saya kena dah. Aduh, makan tepi acang. Ish, saya dengan Pak Mentua, arwah Pak Mentua. Apa cerita ni ayah? Aku tak main dah. Al-Farum tu dia kata. Aku tak main dah. Hak yang semua panggil duduk di depan. Makan hak ni, udang hak besar-besar tu. Kita hak besar-besar ni. Nampak? Tu pun ada perbincangan Imam Ghazali cerita 9 prasyarat nak hadir majlis kenduri. Ya, tidak boleh membezakan makan apa makan, dalam bekah apa makan, sama, tak kira. Nak jiwa rakyat macam mana hang mai kena jamu hang elok-elok. Patutnya jiwa rakyat macam mana rakyat makan, tu yang maksudnya berjiwa rakyat. Faham? Muslimin yang dirahmati Allah. Terus tak ada, cuma hukum dia khilaf pada majlis itu bagi ashab kita min ashabi syafi'iyah. Ulama mazhab syafi'i kata macam tu, khilaf yang masyhur pada mengadakannya, dan yang zahir hadis-hadisnya mengatakan mengikut pergi memperkenankan kenduri itu wajib. Okey, ada keterangannya insya-Allah ni ke depan nanti dalam kitab, tak silap saya dalam bab adab jilid ke-13. Salah 232, berjemaah berapa laki-laki dan perempuan dan hadisnya. Sambung daripada hadis tadi, selepas Malikah ajak makan, lepas makan Nabi semayang. Okey, ada kata Nabi semayang dulu sampai ke rumah Malikah. Dengar elok-elok hadis ni. Ya saudaraku, telah bersembahyanglah. Dalam hadis masalah 231 itu begini. Kata Anas, summa khala qumu falnusalli bikum. Kemudian daripada sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada makannya jamuan tadi, lalu bersabda Nabi, bangun sekalian kamu, hak mana yang main makan dengan aku ni, kita sembahyang sunat berjemaah dengan kamu sekalian laki-laki dan perempuan. Nampak? Pergi makan kenduri kena mayang, kena mayang sunat lah dah. Boleh tak imam buat macam tu? Pergi mana-mana, habis makan lah, jom mayang sunat. Tapi kita ubah, kita tak mayang sunat, kita buat tahlil. Tengok lagi jawapan Nabi. Kita kiaskan perbuatan ini. Sebab kita tak bangkit mayang. Bangkit mayang pakai dah rasa. Maka sebelum makan ke apa, kita buat tahlil dulu. Sebab apa? Ya, Rasulullah pergi makan kenduri rumah orang, Nabi sembahyang 2 rakaat. Menggantikan sembahyang 2 rakaat, maka ulama meletakkan kita buatlah satu-satu amalan yang dapat pahala dekat tuan rumah. Faham? Tapi hadis tak kata nak kena pergi buat tahlil, nak kena pergi buat. Tak. Nak bagi balik pahala tu tadi macam mana? Tengok nak. Pasal apa Nabi ajak sembahyang semua lelaki dan perempuan? Mudah-mudahan, kata Nabi, turun barakah yang banyak dalam rumah ini. Tu dia lah. Tapi kalau tuan-tuan nak ajak sembahyang sunat, sembahyang aja. Tapi pastikan bukan waktu-waktu haram sembahyang sunat. Tapi kalau nak tak mau main sunat, boleh dikiaskan supaya buatlah tahlil ke, baca yasin ke apa ke. Mari kita baca surah kahfi, balik hadis panjang. Tak mau panjang sangat, mari kita baca qul huwallahu ahad 10 kali dah lah, pahala juga.
Tu maksud dia. Oh, kita tulis di belakang, letakkan, menjemput seisi keluarga. Kenduri anak perempuan kami beserta tahlil kepada arwah. Dia baca-baca hak tu, dia lempak terus kat kenduri. Siapa dia ni? Geng kayangan lah. Sebab apa? Kenduri tahlil bid'ah. Dia kata Nabi tak pernah buat. Haram buat. Lo ajak mai la ilaha illallah tu pun tak kena ke? Nabi pun mayang 2 rakaat dalam rumah orang hak buat kenduri. Takkan nak ajak buat la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam. Afdal zikir adalah la ilaha illallah. Sebab tu dia ajak buat tahlil. Dah nak kiaskan kepada buat 2 rakaat tadi. Mu kalau ajak buat 2 rakaat pakai haruhidah hampa. Macam tu lah point dia. Kalau boleh buat sunnah sebenar buat. Okey, hak yang duk tolak orang buat tahlil rumah kenduri tu, ada buat sunat, mayang sunat macam Rasulullah buat? Ada. Dok juga. Lepas tu hampa ikut sunnah. Mana jalan ni? Marah tak tuan-tuan? Tak marah pun kan? Kita bincang. Tu point dia. Okey, tengok lagi nak. Mudah-mudahan kata Nabi turun barakah yang banyak dalam rumah ini. Pasal mayang 2 rakaat tadi. Sebab apa? Sebab dia pun jamu kita makan. Maka mai kita buat sembahyang sunat. Dan boleh dipandang oleh dan boleh dipandang oleh perempuan akan perbuatan kita dengan amalnya dengan bersama supaya menjadi pelajaran. Lepas tu pula nak ajak perempuan macam mana masuk saf. Nak suruh dia pergi masjid, perempuan bukan wajib pergi masjid. Bila kita pergi rumah, Nabi kata, bila pergi rumah, barulah kita boleh ajak perempuan-perempuan macam mana masuk saf. Tu pun ilmu juga. 2 benda. 1, boleh makan, kenyang. Kedua, boleh cari barakah. Ketiga, boleh ajak orang perempuan yang ada dalam rumah yang tak boleh pergi masjid. Faham tak? Itulah point dia. Apakala didengar oleh Anas akan sabda Nabi SAW yang demikian, kata Imam At-Tirmizi, qala Anas faqumtu ila hasir. Apa dia hasir? Hamparan. Lana qada aswad min tawli ma lubisa fadahtuhu bima'in. Saya baca panjang pula dah. Kata Anas radhiyallahu an, maka bangun aku pergi kepada satu tikar daun tamar yang sudah buruk bagi kami, dan sesungguhnya telah hitam ia daripada panjang masa dipakai. Satu tikar yang hitam, kerah dah, melengkung dah. Anas ambil sebab dia qadam. Sebelum Nabi bangkit, dia pergi ambil dulu. Sediakan apa Nabi nak. Ambil tikar yang kerah dah pun. Hampak, percik pula ayak. Tikar menyapunya, dia sapu-sapu dan buang sampah-sampah dan debu. Maka tikar itu sebagai dikatakan tadi ialah tikar daun tamar. Maka adat tikar daun tamar itu kerah. Daun tamar ni kerah. Sekiranya seorang yang berhajat kepada lembutnya, macam mana nak lembutkan tikar tadi? Pastilah dipercik-percik ayak. Anas, Sayyidina Anas percik ayak supaya lembut. Dengan kerana itulah berkata Anas, fadahtu bima'in, maka aku percik akan dia dengan air supaya lembut ia. Pasal apa? Pasal nak hampak dekat Nabi. Pasal apa dia buat? Sebab dia qadam Nabi. Apa keperluan guru kita? Kita pergi dulu. Nak keluar, perbetul kasut dia. Dia turun ambil kasut. Tu jadi qadam. Pahala dia cukup besar. Okey, terus. Inilah takwil Qadhi Ismail Al-Maliki dan sebagainya. Supaya ambil takwil sebab apa? Tikar kerah tadi cara nak lembut, percik ayak. Kita tak payah dah lembut dah. Dan kata Qadhi Iyad rahimahullah, bermula yang lebih zahir percik itu kerana syakkan najis. Kata Qadhi Iyad, yang Anas bin Malik percik tadi sebab kena nak kuat ada najis, nak buang najis tadi. Ada 2 khilaf lah dalam kata. Kata Imam Nawawi lagi, dan ini atas mazhabnya pada bahawasanya najis yang disyakkan itu suci ia dengan percik air. Okey, lepas tu mazhab dia. Kita tak boleh. Najis yang dah mati, yang dah kering, jangan bagi kena ayak. Kalau dah kena ayak, hidup balik najis itu. Okey. Taik cicak yang jatuh, basah ke kering? Basah. Basah bernajis. Kalau dia dah kering, tak. Tapi tuan-tuan pula dahi basah, kaki basah, terpijak, menajis balik tak? Najis balik. Sebab ayak menghidupkan najis. Itu fahaman kita. Fahaman hak tadi, percik ayak sebab dia kata nak buang najis. Kita mengaji macam lain, kita tak pakai yang ni. Tapi itu pendapat ulama juga.
Terus siapa dia? Qadi tadi, Qadi Ismail Al-Maliki. Kata Qadi Iyad pula macam lain pula. Terus mengikut mazhab Syafi'i yang mana? Yang pertama tadi, iaitu percik ayak kerana nak melembutkan tikar. Terus manakala sudah disapu dan berpercik tikar itu dilihat oleh Nabi, maka ia pun datanglah kepada tikar itu. Hampaklah khadam Nabi tadi, iaitu Anas bin Malik. Dah Nabi nampak, dah hampak tikar kat dia, dia pun berdiri pi tang tu. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atasnya nya tu apa? Nya tu tadi, tikar tu tadi. Dan kami beberapa orang pun ada sertanya daripada belakang. Laki dah tahu dah macam mana Nabi ajak duduk tang mana, macam mana, kan? Perempuan tahu dah lagi. Maka di sinilah bermula dalil dan cara Nabi ajak perempuan duduk tang mana. Wasafaftu alaihi ana wal yatimu wara'ah wal ujuzi minal wara'ina. Dan berdirilah sebaris, yakni satu saf, aku dan seorang anak yatim nama dia Dhamirah bin Sa'ad Al-Humairi di belakang Rasulullah. Anas dengan seorang budak anak yatim belakang Nabi. Okey. Dan satu orang tua perempuan, iaitu ibuku, namanya, panggilannya orang panggil Ummu Sulaim, berdiri di belakang kami. Mak pada Anas bin Malik main duduk belakang pula. Seorang berdirinya makmum. Bila telah berdiri semua kami, maka Nabi pun mula sembahyang. Fa shalla bina raka'atain, maka sembahyanglah ia serta kami 2 rakaat. Nampak tak macam mana Nabi orang perempuan? Nampak tak? Maksudnya perempuan tak boleh masuk saf lelaki. Mau masuk saf lelaki saat lagi jam. Dia kena duduk lain pada orang. Tu maksud dia. Okey. Lagi. Selesai ia daripada doanya atas isi rumah. Tak habis. Fasali ra'ana bina raka'atin, maka sembahyanglah ia serta kami 2 rakaat. Summa insaraf, maka kemudian daripada sudah sembahyang itu dan selesai ia daripada doanya, Nabi berdoa lepas mayang atas isi rumah. Nabi doa supaya turun keberkatan dalam rumah ni. Lepas pada sembahyang tadi Nabi doa. Sebab apa? Sebab buat kenduri. Nampak lagi dalil ni? Boleh tak buat baca-baca ketika hari kenduri? Boleh. Ni dalil dia. Dan ditentukannya berdoa ke atas aku. Sampai Nabi tentukan doa tu ke atas aku pula, kepada Anas. Dengan banyak harta, Nabi bagi kata, wahai ya Allah, bagilah Anas ni banyak harta dan anak dan panjang umur. Ia pun kembali. Okey. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya pada bab al-mir'atu wahidah takunu safa. Okey, faham lagi tuan-tuan? Nah, boleh tak buat? Boleh kita kiaskan hadis ni. Kita hukum kita ada 4, ada 5. Saya ambil 4 dulu. Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Qiyas ni. Tapi hak yang hak satu negeri itu ataupun hak yang dia ni, dia ambil Quran, hadis ya. Hadis Quran, Quran hadis. Tapi sunnah-sunnah Nabi saya tak nampak pun depa hidupkan. Okey, ni. Kiaskan. Nak buat amalan soleh tak? Soleh. Mudarat tak? Tak mudarat. Buat. Tapi memang ada tegahan, ada hadis yang menegah, tu tinggal banglah. Tapi tak ada pun. Nak makan kenduri, makan. Boleh tak kalau saya nak buat tahlil ustaz? Buat je lah. Sebab itu amal soleh. Sebab Nabi biasa sembahyang 2 rakaat. Tapi kalau nak buat lagi elok, sembahyanglah 2 rakaat. Hak yang tentang kata tak boleh buat, dia pun tak buat pun 2 rakaat tu. Tak keheran kah? Muslimin yang dirahmati Allah. Habis boleh berhenti dah kot. 233. Lama dah apa bunyi, saya pun tak dengar. Lama dah. Okey, tak apalah, berhentilah. Sembahyang berjemaah beberapa laki-laki dan perempuan dah hukumnya. Nanti kita masuk dalam bab khunsa sekali nah. Sajak yang ni tak masuk. Sajak khunsa ke? Khunsa nak duduk tak mana? Saya bagi-bagi lahin. Imam, makmum lelaki, khunsa duduk belakang. Lepas tu baru makmum perempuan.
Maksudnya dia tak boleh masuk saf laki, tak boleh masuk saf perempuan. Mau kalau dia masuk laki, dia betul laki ke? Takut lagi batai tak pula. Nak masuk perempuan, kot takut sekali lagi jadi cerita lain pula. Pasal dia ada 2 alat kelamin. Khunsa ni ada 2 alat kelamin. Pedang pun ada, sarung pun ada. Tapi hak yang hak duduk di Nagoya tu, dia ada pedang tapi dia cantas buang. Heranlah juga. Faham tak? Lepas tu dia nak masuk belah mana? Saya biasa mayang di RNR, tang mana? Sungai Perak. Mayang. Tengok-tengok duk sebelah, duk keling-keling, tengok-tengok pakai baju kurung. Mayang. Sudah. Masa tu tak ada PKP lah, rapat-rapat bagi salam. Sungguh. Tapi pondan yang perempuan tu tak pakai tudung, pergi dia semayang. Semayang dia ingat. Tapi hak tu kita duduk celaru juga. Saya buat dia tak boleh kata, dia kata naluri. Belah dek lori, orang dia tahu. Tuan-tuan, naluri tu nafsu. Wa ma ubarri'un nafs. Inna nafsa la ammaratun bisu. Apa itu nafsu? Nafsu tu membawa kepada keburukan ya. Dia ikut apa nafsu. Kalau dah lahir hang ada angry bird lah hang. Kalau hang dah dilahirkan hang ada tabung haji lah hang. Kalau kelahiran dua-dua, ikut belah. Hang berat belah mana? Mai darah hang perempuan. Kalau tak mai darah, hang laki. Nama di situ Elias. Tengah-tengah ada Elias A. Bukan ad pula nah. Lagi Google ad.com pula. A tu Elias. Nak tahu dia tu macam mana? Pasal ada masalah ni. Menikah dengan perempuan tu. Dia menikah dengan perempuan tu. Lepas tu dia cari seorang jariyah, seorang hamba abdi, tolong isteri dia. Cari seorang hamba abdi perempuan, pi tolong duduk dengan dia, tolong isteri dia sebab dia selalu keluar. Keluar dia pula berbulan-bulan. Bila dia keluar berbulan-bulan pi menega, dia ni seorang penega, katanya zaman Saidina Umar. Bila dia keluar berniaga berbulan-bulan, dia balik-balik tengok-tengok, jariah dia, hamba abdi perempuan dia mengandung. Hang mengandung dengan siapa? Hang hanya boleh bersama dengan aku ya, sebab hang hamba aku, hamba abdi dulu no. Tiba-tiba dia mengandung dengan siapa? Dengan isteri dia. Rupanya isteri dia ada 2 alat kelamin. Tidur dengan bini, tidur dengan jariah dia. Maksudnya hang berat pada lelaki, sik baik hang tak paku aku. Jadi ada tu sebab orang perempuan khunsa dia ni tak boleh duduk. Dia tu kan kita tak tahu dia nak berat belah mana. Sat lagi dia duduk dengan kita pula. Abang ni handsome-nya. Sudah dah. Pi hantar belah perempuan pula. Belah perempuan pula. Sat lagi dia tengok hak perempuan pula, dia teringin hak perempuan pula. Duduk tengah-tengah. Nah, tu duduk tang mana. Kalau ada 2 alat kelamin nama dia khunsa. Hak yang duk ada ni bukan khunsa. Khunsa ni hanya ibu bapa dia yang tahu ataupun doktor yang menyambut kelahirannya. Ada 2 alat kelamin. Ditulis di situ anak ni apa, jaundice ke tak apa kan. Hak yang surat hak mula-mula lahir. Ada kecacatan tak mana-mana dia kan. Jentik tangan, dengar ke tak, tepuk-tepuk teriak ke tak, okey, selamat. Dan tengok ada 2. Okey, dia akan tulis di situ apa dia. Tu yang sebab nama dia elias.com.my. Tu pasal apa orang tanya Elias pasal buh nama ni. Teriak pula dah. Buh nama ni pula pun ada juga. Buh nama pertama tak mau, buh nama kedua prepot ada dah, buh dua-dua. Ada Elias. Satu lagi sebab laki dan perempuan tak tahu jantina dia nak jadi apa. Bila nak tahu mak 12. Tu sebab dia ada sistem dia. Mak 12 buat IC. Bila buat IC tahu dia ada darah si khunsa tadi. Maka padam buang hak Muhammad, ambil hak Aminah. Jangan dapat main tuan-tuan. Ini hukum fiqh dah ada dah ni. Hak yang duk jadilah hak pi potong tu merapu je. Pi potong buang tu merapu je. Dah. Takat tu ya. Tu macam mana kalau nak berjemaah dengan khunsa. Takat tu saya tuan-tuan minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala keburukan daripada diri saya sendiri tuan-tuan.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu